Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi kekuatan untuk meneruskan pengajian kita, iaitu surah Al-Mulk. Saya imbas kembali semalam sampai ayat yang ke-12. Surah Al-Mulk, sebagaimana yang kita sedia maklum, satu surah yang membicarakan perkara-perkara tauhid dalam berkat, yakni tauhid fil barakah. Tauhid fil barakah, yakni Allah sahaja merupakan sumber berkat. Surah ini ialah tujuan dia menafikan seseorang yang mengambil syirik dalam keberkat. Sebaliknya, mensabitkan kekuasaan memberi berkat hanya milik Allah dengan izinnya. Selain Allah, tidak ada makhluk-makhluk yang lain yang mampu memberi keberkatan. Itu maksud dia punya surah yang kita belajar. Surah yang kita berbincangkan pada semalam. Surah Tauhid. Apa tu? Tauhid fil barakah. Untuk menceriakan, untuk menghilangkan kesamaran bagi golongan yang selalu melakukan kesyirikan dalam mengambil berkat. Semalam sampai ayat yang ke-12 kita baca dulu. Kita baca ayat yang ke berapa? Kita baca ayat 12. Petang ni ayat 13, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Itu dia punya ayat tadi, merupakan ayat tabsyir, ayat yang Allah memberikan khabar gembira. Allah berikan khabar gembira, tabsyir kepada golongan-golongan yang tidak melakukan kesyirikan dalam mengambil berkat. Setelah kita tengok semalam mengenai golongan yang tersasar, golongan yang membuat kesyirikan dalam keberkatan, puncanya ialah kerana mereka jahil Al-Quran. Mereka mengaku dalam ayat-ayat yang sebelum ini, mereka mengatakan, kalaulah kami dahulu mendengar atau kami fikir. Maknanya ahli neraka semasa di dunia dahulu mendengar dan memikirkan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh golongan-golongan yang memberi peringatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, maka nescaya mereka tak dihumbankan ke dalam neraka Jahannam dan tidak melakukan kesyirikan dalam mengambil berkat. Pasal mereka mendengar dan mereka faham, mereka meninggalkan segala amalan-amalan mereka itu. Penyesalan ahli neraka itu tidakkan oleh Allah dalam ayat yang kita baca semalam. Supaya mereka hendaklah mengambil pengajaran. Kesan daripada mereka yang tidak mengambil pengajaran daripada Al-Quran menyebabkan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dalam mengambil keberkatan daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang terakhir kita baca semalam, mereka mengaku itulah punca kesilapan mereka, punca kesilapan yang tak sepatutnya mereka lakukan atas dunia. Yakni punca kesalahan, kesilapan mereka ialah kecil saja, yakni mengabaikan Al-Quran. Itu je punca yang kecil, yakni mengabaikan Al-Quran.
Punca yang kecil menyebabkan mereka dihukum dengan hukuman yang paling besar, yakni dihumbankan ke dalam neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Itulah pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang terakhir semalam. Mereka menyesal kan? Mereka menyesal di atas sikap mereka yang tidak mendengar. Walaupun ada golongan-golongan yang mengajar ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak memberi tumpuan yang sepenuh sebenarnya. Itu ayat yang kita baca semalam. Ayat yang kita baca sekejap tadi, lawan daripada ayat yang semalam. Al-Quran ini dia selang-seli antara suatu golongan ahli neraka, satu golongan syurga. Allah akan ceritakan. Ini golongan ahli syurga. Yang ini golongan Allah bagi khabar gembira dengan dia. Iaitu innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna, orang-orang yang takut. Orang-orang yang takut dengan siapa? Takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya golongan-golongan yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, yakni bil ghaib, dengan secara ghaib. Secara ghaib. Kenapa secara ghaib? Kalau kita ingat surah Al-Baqarah dah, surah Al-Baqarah, apa dia bunyi surah yang pertama tu? Surah yang pertama dia, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan beri petunjuk pada kamu. Allazina amanuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman pada perkara ghaib akan dapat petunjuk daripada tadi. Ini maksudnya, maknanya perkara gaib ini amat penting. Perkara gaib amat penting. Bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang secara gaib, yakni mereka melihat. Jadi bagaimana mereka nak takut dengan Allah sedangkan mereka tak nampak Allah? Itu maksud dia. Maksudnya takut dengan Allah ini ialah sekadar mendengar kata-kata Allah dalam kitab Al-Quran. Itu maksud dia. Maknanya percaya dengan gaib, yakni semua rukun iman. Allah gaib, malaikat gaib, Rasul pasal dah wafat dah gaib, qada dan qada gaib, akhirat gaib, semua gaib. Yang tak gaib apa dia? Yang tak gaib adalah kitab Al-Quran yang kita ada sekarang ini. Daripada 6 rukun iman kita yang Allah nak suruh kita pegang betul-betul rukun iman tersebut, hanya satu yang tak gaib, iaitu yakni Al-Quran. Jadi Allah nak cerita dengan kita, wahai hambaku, takutlah dengan aku. Cara mana? Pasal kamu tak nampak aku. Cara dia, dengar ayat-ayat dalam Al-Quran yang tak gaib bagi kamu. Ada orang baca Al-Quran, ada orang bertadabbur Al-Quran. Daripada tadabbur tersebut, kamu akan kenal aku. Kenal kudrat aku, kenal ilmu aku. Maka dari situ, kamu kena takut dengan ancaman-ancaman yang berulang kali aku cerita dalam ayat-ayat aku. Itu maksud dia. Takut dengan Allah, pasal Allah perkara gaib. Maknanya, ertinya selalu mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang arahan-arahan Allah, tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam Al-Quran banyak sekali Allah ceritakan tentang ahli neraka ini. Dia sekadar keyakinan mereka tak yakin. Mereka tak yakin bila mereka mendengar. Ini PL ahli neraka, PL perangai-perangai masyarakat yang ada ciri-ciri ahli neraka ialah mereka nak tengok dulu baru mereka takut. Itu punca dia. Maka Allah bagi cerita dalam Al-Quran, kalaulah golongan musyrikin Mekah terutamanya mereka mendengar pun mereka tak takut, tapi setelah mereka melihat azab baru mereka takut. Maka Allah ceritanya, kalau setakat nak tengok dahulu azab baru nak percaya, baru nak yakin, maka itu bukannya iman yang makbul sebenarnya. Kena ingat, kalau hati kita tak takut mendengar Al-Quran, maka keimanan kita masih lagi lemah. Tak termasuk golongan yang iman yang makbul lagi. Iman yang makbul apa dia? Iman yang makbul ialah apabila mereka yakin dan percaya tanpa melihat. Mereka yakin dan percaya dengan semua sekali rukun iman tanpa mereka melihat. Hanya sekadar mereka mendengar saja daripada Al-Quran. Setelah mereka bertadabbur berulang kali, maka
Dengan cara itu baru Allah campakkan, itu makbul tadi, baru Allah campakkan keyakinan yang kuat dalam hati mereka. Itulah maknanya maksud dalam ayat mereka percaya golongan-golongan ahli syurga ialah golongan yang takut dengan Allah dengan cara sekadar mendengar berulang kali, maka Allah campakkan keyakinan itu barulah dipanggil iman yang makbul. Sebab tu itulah takwa, takut dengan Allah. Bila takut dengan Allah, maka dia pun jaga hukum Allah. Dua unsur. Takwa ada dua hukum, dua unsur. Bila kita dengar cerita tentang ancaman Allah, takut. Bila takut, amalnya taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka golongan yang takwa, takut dengan Allah, jaga hukum Allah, maka maghfiratun, bagi mereka keampunan, wa ajrun kabir, daripada Allah pahala yang amat-amat besar. Kesan mereka takut dengan Allah itu, yakni mereka ada iman yang makbul, maka mereka takwa, maka mereka termasuk golongan dengan rahmat Allah dapat ahli syurga. Itu jelas. Ayat yang ke-12 jelas, ayat tabsyir. Golongan takwa, mereka akan takut dengan Allah, jaga hukum Allah. Allah akan bagi pahala yang besar bagi mereka, ampun dosa mereka, maka dengan rahmat Allah, Allah bagi syurga dengan dia. Ayat yang ke-13. Wa asirru qaulakum awijharu bih. Ini Allah nak perkenalkan Allah mempunyai ilmu. Allah mempunyai ilmu yang sempurna dalam masyarakat orang Arab zaman dahulu. Disebabkan mereka tidak ada kitab, maka mereka sering berbisik-bisik, kononnya Nabi tak dengar, kononnya orang mukmin tulen tak dengar, mereka membuat perancangan-perancangan. Satu bab yang lagi mereka mengatakan juga, golongan tak ada kitab ini, mereka mengatakan kalau nak buat jahat ke, buat tempat-tempat yang terlindung, kononnya Allah tak nampak. Itu maksudnya. Maka persoalan mereka ini Allah jawab dalam ayat yang ke-13, iaitu wa asirru qaulakum awijharu bih. Sama sahaja bagi Allah. Sama sahaja bagi Allah. Yakni, dan kamu sembunyikan kata-kata kamu atau kamu zahirkan. Wa asirru qaulakum. Sama sahaja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kamu sembunyikan qaulakum, kata-kata kamu, awijharu bih, atau kamu zahirkan kata-kata kamu, sama saja. Ilmu Allah maha sempurna. Ilmu manusia, ilmu makhluk yang lain tidak ada sempurna. Pasal Allah maha mengetahui. Innahu, maka Allah kenalkan diri dia. Innahu alimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala alimun, maha mengetahui dengan sempurna. Bizati sudur, segala rahsia-rahsia hati, makhluk-makhluk yang lain. Itu maksudnya. Maka bagi nak cerita di sini ya, niat kita sebab itulah penyakit-penyakit hati banyak dibuat oleh golongan-golongan yang tidak memahami ataupun tidak mendengar kata-kata Allah, pasal hati mereka itu sering dibisikkan oleh syaitan. Maka Allah kata dia maha mengetahui setiap isi hati. Jadi kenapa Allah maha mengetahui? Maka Allah kenalkan diri dia, wahai hamba, kerana aku maha mengetahui, kerana aku Allah. Jadi Allah buat cerita tentang ilmu dia, iaitu ayat yang ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah Allah itu, wahai hamba, mengetahui apa yang dia ciptakan? Allah nak ceritakan, Allah itu maha pencipta. Dalam kita baca Al-Quran, Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pencipta. Maka dah tahu dah Allah kenalkan diri dia, dia maha pencipta. Sini buat khalaqa, dijelas hukum lagi. Allah, tahukah kamu yang manusia apa yang dicipta? Sudah tentu Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya dan segala alam ini. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan saya sahaja mencipta dan menjaga seluruh alam ini. Lepas tu dia mencipta dan mengetahui segala yang dia ciptakan.
memandangkan dia yang cipta, maka secara langsung dia mengetahui apa yang dia ciptakan. Maka dia cipta makhluk, maka dia tahu segala gerak-geri makhluk, segala apa yang ada isi hati makhluk. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus, maha teliti pengetahuan dia, pengetahuan yang sempurna, yakni pengetahuan yang dalam hati, pengetahuan dalam kerlengan-kerlengan mata pun. Allah maha halus, maha teliti. Dia punya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itu tidak ada pada makhluk selain Allah. Jadi kita untuk meningkatkan iman kita mesti kena meyakini dan meyakini tidak mengambil sifat Allah maha mengetahui perkara-perkara kecil, perkara-perkara dalam hati ini kepada makhluk-makhluk yang lain selain Allah. Jadi kalau kita sering mengatakan orang-orang tertentu, ulama-ulama tertentu tahu benda gaib, tahu benda-benda dalam hati, maka kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana telah mengambil sifat Allah dan meletak kepada makhluk-makhluk selain Allah, walaupun makhluk itu kesayangan Allah. Ini punca kesyirikan. Kita kena tutup amalan-amalan tersebut. Pasal Allah Subhanahu wa taala saja yang maha halus dalam segala urusan pentadbirannya. Dia maha halus dan maha teliti dan menitik berat dalam perkara-perkara sekecil mana sekalipun, bahkan dalam hati pun dia menitik beratkan segala-galanya. Dia mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Itu ayat yang ke-13, yang ke-14. Tengok ayat yang ke-14. Ayat 14 ini Allah buat dalil akli dalam surah Al-Mulk. Kerana Allah nak menceritakan kenapa dia hanya sahaja ada memiliki sumber keberkatan. Hanya dia sahaja boleh memberi keberkatan. Tidak ada makhluk yang lain. Maka banyak sekali Allah buat dalil-dalil akli. Apa dia dalil akli? Dalil akli ialah dalil yang kita melihat kat luar. Untuk akal kita berfikir. Wujud keluar sama dengan yang Allah cerita ke dalam Al-Quran. Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat bulan, Allah buat bintang, Allah buat segala-galanya. Maka dalam cerita Al-Quran, bila kita tengok keluar pun, wujud perkara-perkara tersebut. Maka akal kita pun meyakini perkara tersebut. Tengok Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah yang menjadikan bumi. Allah yang menjadikan bumi ini untuk kamu. Untuk kamu, untuk apa? Zalulan. Zalulan ini satu perkataan Arab yang digunakan asalnya untuk binatang-binatang ternakan. Golongan-golongan petani, golongan-golongan peternak, dia menjinakkan binatang. Menjinakkan lembu, menjinakkan kerbau, menjinakkan kuda sebagai contoh. Maka bila menjinakkan benda tu, dia akan gunakan untuk personal dia, guna untuk membajak sawah, dia gunakan untuk naik kenderaan. Maka begitulah Allah kata, Allah guna perkataan zalulan untuk bumi ini. Allah yang buat bumi. Allah yang cipta bumi dari tak ada kepada. Untuk apa? Untuk manusia semua. Zalulan. Guna sepuasnya bumi ini. Sebab itu bila orang yang derhaka, orang yang kafir, orang yang ahli neraka, bila pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya, kenapa kamu guna bumi aku? Bumi aku dah guna untuk kamu kena beriman dengan aku. Tapi kamu ini nakal, kamu ini cuai dalam menggunakan bumi tempat yang tidak sepatutnya. Maka manusia pun Allah gunakan bumi untuk manusia, maka manusia pun gunalah bumi untuk buat jalan, untuk buat rumah, buat cucuk tanam dan sebagainya. Zalulan, gunakan bumi jasa Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah kata, famshu fi manakibiha. Maka pasal aku buat bumi untuk kamu, wahai hamba, untuk kamu guna. Dalam guna pun kamu kena ingatlah jasa aku. Ini pasal aku yang buat. Kamu kenal aku, hanya aku yang mampu buat bumi. Maka kamu bebas berjalan di penjuru mana atas bumi ini. Ke mana kamu nak pergi, ke mana kamu nak, sekiranya bumi tempat kamu itu orang halang kamu daripada beribadat kepada aku, kamu cari tempat lain. Sebab itu kita tak boleh buat alasan depan Allah, wahai Allah, di kampung aku, orang halang aku daripada buat amal, orang tuduh aku macam-macam. Tak boleh berdalih, patut aku tak boleh beramal, tak boleh beralasan macam itu. Pasal dalam ayat Al-Quran, bumi aku luas. Pergi pindah tempat mana-mana yang yakin dengan cara tersebut, kita boleh melakukan
ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pergilah ke mana-mana penjuru bumi yang kamu ingin pergi. Pasal bumi aku cipta untuk kamu, wahai hamba. Bukan setakat gunakan bumi saja. Wa kulu min rizqih. Dan makanlah pada rezekinya. Mana segala bumi rezeki ini Allah letak pada kita. Jangan risaulah. Kamu juga bebas untuk makan daripada rezekinya. Walau bagaimanapun kamu guna bumi, kamu guna rezeki-rezeki Allah. Kena ingat, ada tata cara dia. Kenapa ada tata cara dia? Tata cara dia, Allah beri syariat dia. Allah turunkan dalam Al-Quran, cara-cara gunakan bumi, gunakan rezeki tersebut. Kena syukur, kena bayar zakat, kena infak semua sekali. Pasal apa? Wa ilaihin nusyur. Sampai masa dia, pasal semalam kita baca semalam, aku buat kamu wahai manusia untuk aku uji saja dunia ini. Aku bagi rezeki, aku guna mewah segala-galanya untuk aku uji kamu di mana amalan kamu yang terbaik. Ahsanu amalan. Maka pasal apa? Bila habis tempoh akan uji kamu, aku ambil nyawa kamu. Wa ilaihin nusyur. Tapi ingat pada Allah jualah tempat kembalian kamu bila aku tarik nyawa kamu. Sama ada ketika kamu sekarang ini ke ataupun ketika kiamat nanti, aku matikan semua hamba-hambaku, aku hancurkan semua bumi-bumi langit untuk cipta, untuk kamu gunakan daripada hasil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dengar ugutan-ugutan Allah, dalil akli yang Allah Maha Kudrat, Maha Perkasa semua sekali, maka Allah ancam kita. Ayat 16, Allah buat ayat dalam bentuk takhwif ukhrawi. Ayat ancaman akhirat. Ayat ancaman akhirat, bagaimana tak takutkah wahai hamba dengan tengok kekuatan Allah sedemikian rupa? Itu maksud. Maksud ini bila baca tadabbur Al-Quran berulang kali, Allah akan campakkan perasaan kebimbangan tersebut untuk mewujudkan takwa tersebut. Takut dengan Allah, jaga hukum Allah tadi, maka Allah buat ancaman dia. Aamintum man fis samai? Adakah kamu berasa aman? Adakah kamu berasa senang dengan yang duduk di langit tu? Allah membahasakan dia yang duduk di langit. Maka jangan kita mengatakan duduk macam makhluk. Kita terima seadanya makhluk di langit, tapi ingat berbeza dengan makhluk yang lain. Aamintum man fis samai? Adakah kamu berasa aman dengan yang duduk di langit itu? Yani Allah di langit. Tapi jangan samakan dengan makhluk-makhluk yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia Al-Aziz, dia ada Maha Perkasa, dia ada Al-Hakim dah. Pasal ayakhsifa bikumul arda, yang boleh membenamkan kamu bila-bila masa sahaja dalam bumi ini. Nampak tak? Tak takutkah kamu dengan aku di langit ini? Di mana aku ada kuasa, aku ada sifat Al-Aziz. Aku boleh hukum kamu bila-bila masa saja kamu tak boleh melawan. Kamu tak boleh lari daripada hukuman aku. Adakah kamu berasa selamat? Kamu ingat aku tak boleh nak membenarkan kamu kata muka dalam bumi ini? Dah banyak dihukum sebagaimana Qarun, dia rasa rezeki melimpah ruah rezeki yang Allah bagi dengan dia, tapi dia merasakan rezeki itu hasil daripada kepandaian, hasil berusaha ikhtiar sendiri, maka Allah telah benamkan dia dalam bumi. Tenggelam dia dengan segala harta-harta dalam bumi. Bila kamu dengar macam itu, tak takutkah kamu yang aku akan benam kamu balik dalam bumi? Kalau kamu engkar untuk bertakwa kepada aku? Itu maksud dia. Ayakhsifa bikumul arda, yang boleh membenarkan kamu ke dalam bumi. Maka faiza hiya tamur, dengan tiba-tiba saja Allah akan goncangkan bumi. Allah mampukan goncangkan bumi, terbalikkan bumi untuk membenamkan semua makhluk-makhluk yang durjana ke dalam buminya. Pertama, itu ayat takhwif ukhrawi yang pertama. Maknanya nak cerita untuk kita, ibrah untuk kita kan, sentiasalah ada perasaan takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan hukum kita pada bila-bila masa saja. Wahai hamba, takut dengan aku. Bila kamu takut dengan aku tentang kehebatan, tentang kudrat aku, maka bertakwa dengan aku lah. Jaga hukum-hukum aku. Lepas tu Allah buat lagi yang 17, takhwif ukhrawi yang kedua. Tadi dia katakan dia akan benamkan manusia daripada bumi. Maknanya bencana mari daripada bawah perut bumi. Ini bencana mari daripada
langit pula. Dua-dua kada. Sama ada aku boleh hukum kamu daripada bawah bumi ataupun aku boleh hukum kamu daripada atas, daripada langit. Amintum man fis samai. Adakah kamu berasa aman? Adakah kamu tak berasa takut dengan yang berada di langit itu? Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut kamu tentang dengan aku, dengan hukuman aku, dengan azab yang aku akan turun pada kamu? Tak takut ke? Diulang lafaz tadi. Diulang lafaz yang Allah akan tenggelamkan kita ke muka bumi, gempa bumi ke, tanah runtuh ke, apa-apa saja yang Allah boleh buat pada bila-bila masa saja untuk menghukum kita daripada bumi. Diulangi lafaz, adakah kamu rasa selamat, sedap hati dan tidak rasa bimbang tentang Allah yang berada di langit itu dah. Kenapa? Ayursila alaikum hasibah. An yursila alaikum hasibah, yang boleh menimpakan hujan batu. Boleh menimpakan perkara-perkara batu-batu daripada langit. Tiba-tiba saja Allah boleh turunkan hujan daripada batu yang boleh menghancurkan kamu semua. Kerana dia boleh menimpakan hujan batu, kata kamu, sekiranya kamu derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa saja dengan sifat Allah Al-Aziz, maka Allah boleh turun bencana tersebut. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah bila kamu mati, bila kita terima azab tersebut, di saat-saat kematian kita baru kita tahu betapa azabnya. Maka ayat yang ke-18 Allah ceritakan pula apa tu? Contoh-contoh. Tadi Allah cerita ancaman daripada langit. Allah akan turunkan hujan-hujan batu, turunkan angin ribut, apa-apa saja yang boleh memusnahkan semua manusia. Sebab itu Nabi kan bila ada ribut sikit, Nabi akan masuk dalam rumah dia, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada ribut ke, ada hujan lebat ke, tidak timbul rasa semangat takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak timbul rasa nak berdoa, tak timbul rasa nak beristighfar, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa. Bagi kita segala malapetaka tersebut adalah fenomena alam. Ada letupan gunung berapi, kita kata fenomena alam kerana garisan kita ini sama dengan garisan yang meletup gunung berapi. Ada banjir kerana kita merasakan ini musim banjir. Berbagai-bagai. Ada kita mengatakan ban pecah, tasik pecah, banjir. Kita suka mereka-reka perkara itu tanpa kita beramal dengan ayat-ayat yang semacam ini. Allah dah kata dah, aku boleh buat. Daripada langit pun aku boleh turunkan bencana. Daripada bumi pun aku boleh turun bencana kepada kamu, wahai hamba. Adakah kamu tenang? Adakah kamu tak takut, wahai hamba? Maka nak membuktikan dia telah buat perkara ini pun supaya kita yakin. Pasal manusia ini setakat dengar cerita macam cerita novel ya. Baca cerita macam ala kadar saja. Maka Allah ceritalah bab contoh-contoh takhwif ukhrawi yang Allah telah ancam. Pernah Allah ancam kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil ayat contoh pada ayat ancaman duniawi. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, sesungguhnya telah mendustakan orang-orang yang sebelum mereka. Telah mendustakan. Punca ialah mendustakan. Mendustakan di sini ialah mereka Allah turunkan nabi, rasul, Allah turunkan kitab, tetapi mereka tidak mengikut apa yang kitab cerita, apa yang Nabi cerita. Itu mereka mendustakan. Mereka mendustakan perkara-perkara ini. Mereka tidak ada ikhtiar nak belajar, nak ikut benda itu. Itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu, fakaifa kana nakir. Maka bagaimana dahsyatnya bukan setakat mereka saja mendustakan. Mereka menghina lagi. Mereka mengatakan orang yang mengajar itu sesat, orang yang mengajar itu bukan seperti mana yang Allah turunkan. Kitab-kitab itu mereka tipu, mereka tafsir sendiri. Itu betul-betul celaan masa dulu lagi. Dia kata Nabi pula, bila Nabi bagi mukjizat, dia kata Nabi ahli sihir. Celaan-celaan macam ni. Maka fakaifa kana nakir. Maka bagaimana dahsyatnya celaan mereka, maka rasalah bagaimana dahsyatnya kemurkaan dan celaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memandangkan mereka tidak berikhtiar nak ikut arahan Allah,
remeh dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kitab Allah, dengan Nabi Allah, yang dengan amalan-amalan sunnah, dengan akidah yang dilakukan oleh Al-Quran. Mereka tak bertungku lumus, mereka tak berlumba-lumba, maka dia ingat Allah setuju dengan mereka, maka Allah kata, maka rasalah pada hari ini bagaimana dahsyatnya hukuman-hukuman yang Allah telah jatuhkan pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut dan sebagainya. Habis ayat yang ke-18. Tengok ayat yang ke-19. Pun sama ayat dalil akli. Hebatnya surah Al-Mulk ialah banyak 11 kata, 11 dalil akli. Allah nak suruh kita baca Al-Quran walaupun bila kita baca, pasal yakin sebahagian besar kita ini dah hafal surah Al-Mulk. Tapi kita baca Al-Mulk pun, baca kita tak boleh mengambil pengajaran. Pasal kita baca, apa ni? Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah bagi rezeki, apa ni? Tak nampak nak kaitkan dengan tujuan sebenar Allah turunkan surah Al-Mulk. Pasal Allah turun Al-Mulk, bila kita dah bertadabbur macam ini, kita kena tasawur dari kita. Tujuan Allah ceritakan dalil-dalil akli ialah nak kaitkan dengan dia, ialah Allah saja mampu memberi berkat. Bila Allah saja memiliki berkat, Allah saja boleh memberi berkat, yang ni keberkatan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah nak cerita pasal orang-orang lain tak mampu nak buat perkara-perkara yang aku buat, wahai hamba. Jadi bila kita baca berulang kali tentang Allah cipta langit, cipta bumi, cipta di antara langit dan bumi, maka kita tasawur, oh Allah yang mampu buat ini, maka mengapalah aku nak ambil berkat, nak berkat pada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Maka tadi kita cerita, Allah ceritakan dalil akli, dia buat langit yang atas. Lepas tu kita ceritakan Allah buat dalil akli yang di bawah. Kali ini Allah cerita yang antara langit dan bumi pun Allah buat juga. Tengok, wahai hamba, berfikirlah. Tengok sendiri kat luar sana. Ada ke tak ada? Apa dia? Awalam yarau ila tayri fawqahum. Apakah mereka tidak melihat burung? Allah buat upama sebagai burung. Sebagai burung yang berterbangan di atas kepala mereka. Awalam yarau ila tayri fawqahum. Adakah mereka tidak melihat kepada burung yang berterbang di atas mereka? Apa spesialnya burung? Apa spesialnya burung? Pasal spesialnya burung, dia boleh terbang. Dia boleh terbang. Bagaimana terbang ini? Allah cerita sampai ke tahap tu. Bagaimana burung boleh terbang? Adakah kita boleh menjatuhkan burung tersebut? Hebat macam mana manusia tak mampu nak menurunkan burung tersebut. Apa dia? Safatin wa yakbidna. Maka yang sentiasa berterbang burung ini membuka sayapnya dan wa yakbidna, dan kadang-kadang menutup sayapnya. Burung ini kalau dia nak terbang, dia buka sayap dia. Kalau dia nak turun, dia nak jatuh ke bawah, dia kuncup sayap dia. Nak jatuh kuat, dia akan jatuh semua sayap dia tu. Maka jatuh berdebu, jatuh secara macam bola itu. Tapi kalau dia buka, tutup sikit-sikit, dia akan jatuh pelan-pelan. Itulah burung. Tapi wahai hamba, kamu tengok aku cipta burung. Dia boleh terbang. Mampu tak kamu menurunkan burung tersebut? Tak mampu. Tidak ada orang yang mampu menurunkan kecuali tembaklah sekarang dengan teknologi. Tapi setakat kita guna mana tak boleh nak menurun. Pasal apa? Pasal itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Allah kata ini. Ma yumsikuhunna illa rahmanu. Tak mampu kamu nak menurunkan burung yang terbang itu kerana aku saja beri keizinan burung itu terbang. Malaikat yang mampu dia ialah illa rahmanu. Allah yang maha pemurah saja. Dengan pemurahnya Allah buat burung itu boleh berterbangan di udara sampai masa bila Allah kata jatuhlah burung tersebut dengan izin Allah saja. Maka wahai hamba, hanya aku saja yang mampu buat burung semacam ini, maka akulah saja semua berkat. Jadi mohonlah keberkatan dengan aku dengan cara memilih masa, memilih tempat, memilih siapa saja yang aku nyatakan keberkatan. Kamu buatlah memohon keberkatan tersebut. Kerana dengan mengambil keberkatan daripada yang aku nyatakan keberkatan, maka kamu akan dapat kelebihan-kelebihan sakti yang berganda. Kerana aku tukang buat segala-galanya. Berkat kita apa? Berkat ialah kelebihan berganda yang Allah beri. Buat sikit dapat banyak untuk akhirat. Jangan fikir buat sikit
dapat banyak untuk dunia. Dunia bukan berkat. Oh, kata berkat hidup dia, aku tengok dia melimpah ruah kata. Bukan, itu bukan berkat. Ukur berkat, ukur bagaimana amalan-amalan dia. Bagaimana akhlak dia. Adakah dia gunakan segala benda yang dia ada ini cukup dah atau berlebihan untuk pergi menemui Allah di hari akhirat, baru itu ada keberkatan. Jadi Allah lah sumber segala keberkatan. Innahu bikulli syai'in basir. Kerana Allah yang Maha melihat di atas segala sesuatu dan Dia yang mampu mencipta kebun, maka tidak ada masalah apa. Allah saja memiliki dan memberi berkat, maka mohonlah dengan Allah saja wahai hamba, ataupun cari tempat-tempat yang Allah nyatakan keberkatan Dia. Dah Allah dah nyata dah. Bulan Ramadan ialah bulan keberkatan, aku bagi ampun semua sekali kepada hamba-Ku. Tapi kenapa kita tak nak guna lagi? Kita cari hari-hari lain yang tidak ada keberkatan, kita cari keberkatan sendiri. Kita mulalah berpuasa tak berhenti pada hari-hari sekian. Kononnya ada sumber-sumber keberkatan kat situ. Tapi itu punya keberkatan Allah tak nyata. Yang Allah nyata di bulan Ramadan. Dan yang paling besar, cari malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir memang keberkatan dia lebih pada 1000 bulan. Dia tak nyata pun. Dia nyatakan lebih dari 1000 bulan. Mungkin 1 juta bulan. Mungkin 2000 bulan. Itu hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Minimum 1000 bulan. Tak 1000 bulan, dah 83 tahun lebih. Dah 83.4 bulan. Dah, sekali buat amal, sekali solat, 83 tahun solat. Sekali berzikir, 83 tahun kita berzikir. Tengok betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi berkat pada perkara-perkara. Nak berkat lagi, berdoa semasa nak buka puasa, ada berkat. Buat sikit, dapat segala-gala. Makbul. Ini berkat. Tapi kita tak nak gunakan, tak nak cari keberkatan-keberkatan yang Allah nyatakan dalam kitab, dalam Al-Qurannya, dalam hadis-hadisnya. Sedangkan banyak tempat-tempat yang Allah nyatakan keberkatan. Tetapi manusia suka mencari berkat bukan macam ni. Pergi mana berkat? Pergi cari cincin, sakti kononnya dengan cincin tersebut. Dapat orang suka dengan dia. Orang perempuan suka mani tengok muka lelaki yang pakai cincin ini. Nampak tak? Berbeza. Cari keris sakti kononnya tikam taluk. Belajar. Itu bukan berkat, itu sihir. Itu amalan-amalan syaitan. Berbeza. Berkat berbeza. Sebab tu turunnya malaikat Harut Marut untuk mengajar. Di antara berkat keramah, berkat mujizat berbanding dengan laknat orang yang mengamalkan sihir. Yang ini belajar ilmu kebal diri, ilmu menangkap jin, kononnya. Ini ada kaitan dengan soalan yang Tok Bani tanya semalam ni. Bak ni. Pasal ditanya, ada kena kita baca kejap lagi. Apa dia? Ayat berapa tadi? 20 dah. 20. Bukan 20. Takhwif duniawi dah. Betul lah. Ayat 20. Tengok ayat 20. Dipanggil takhwif duniawi. Ayat takhwif duniawi. Allah nak menegur golongan-golongan yang mencari berkat. Mencari berkat dengan ada sakit, berhubung dengan jin sebagai contoh. Dia boleh berhubung dengan jin, letak jin dalam bas, bawa pergi ke mana-mana. Pasal jin tadi dah kumur rumah dia. Tak cukup nak bawa dengan motor, tak cukup bawa dengan kereta. Kena 40 ekor jin ada kat rumah dia. Cara mana? Dia kena sewa bas 1,500 bas, pergi hantar ke Genting Highland. Ada cerita ni. Saya belajar kat UKM, jin kacau. Satu kereta nak langgar pokok, tak boleh tebang pokok tersebut. Jadi ceritalah. Satu guru ke sana. Okey, malam ni kita tangkap jin, bawa bas, sewa bas pergi hantar ke Genting. Itu kisah tahun 78 dulu. Betul. Mana tak muak. Mana itulah. Mana dia menggunakan berkat. Berkata sakti kononnya. Tengok contoh ni. Amman hazal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman huwal ladzi huwa jundun. Siapakah yang menjadi jundun? Tentera. Tapi tafsir bukan tentera lah, penolong. Siapakah yang kamu memohon? Ilah-ilah. Siapa yang kamu bergantung ilah-ilah kamu? Ruh Nabi, ruh malaikat, apa lagi? Jin dan wali-wali. Siapa lagi yang boleh tolong kamu? Jundut tentera-tentera kamu, roh Nabi ke, roh wali ke, malaikat ke, jin ke yang boleh tolong kamu menyelesaikan masalah kamu, menyempurnakan hajat kamu? Bagi tahu sekarang ni. Allah kata,
Amman hadzal ladzi amman haza, ini maknanya siapakah yang boleh ilah-ilah yang bertolong kamu? Ataupun apakah mana-mana ilah yang kamu puja boleh tolong kamu sekarang ini? Jondo penolong kamu, askar-askar ni boleh tolong kamu sekarang ni? Tolong apa? Jondol aku tolong kamu. Yang surukum min dunir rahman. Selain daripada Tuhan Rahman saja boleh tolong kamu. Kamu yakin tak dengan perkara-perkara yang Allah tak bagi keberkatan, tiba-tiba kamu pergi buat perkara-perkara, menyeru roh Nabi, roh wali, jin dan malaikat untuk sebagai penolong kamu. Sedangkan untuk boleh memberi berkat daripada perkara-perkara ini, kamu nak jadi sakti perkara ini, hanya Allah saja yang boleh bagi keberkatan. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan Rahman. Allah mengenalkan sifat Ar-Rahman. Kenapa sifat Ar-Rahman? Kerana sifat Ar-Rahman ialah sifat Maha Pemurahnya Allah. Kamu lawan ke, kamu tak lawan dia ke, tetap dia bagi keizinan. Sebab itu kadang-kadang orang yang memohon dengan roh Nabi, roh apa ini, dapat izinkan dengan sifat pemurahnya Allah. Pemurah, sifat Ar-Rahman, Allah izinkan. Minta sakti pun Allah izinkan. Minta tikam takluk, Allah izinkan. Pakai cincin kayu koka tu. Banyak hikmat dia, Allah izinkan. Keizinan itulah pasal apa? Allah Ar-Rahman, pemurah. Tapi ingat, dia murah tapi dengan kemurkaan dia, dengan sifat Ar-Rahim dia, tak merasa di hari akhirat nanti untuk dapat kemewahan, kesenangan di hari akhirat. Maka di sini, apakah dia amman hadzal ladzi wa jundul lakum? Siapakah dia yang kamu puja, kamu seru, apa-apa saja yang untuk boleh bagi berkat kepada kamu? Itu maksudnya. Maka jangan sekali-kali wahai jemaah semua suka mengambil berkat daripada Allah yang tak nyatakan keberkatan dia. Kalau kita beribadat pada yang Allah tidak ada dalil dan bukti sebagai dirilah cari sendiri mana-mana yang tak ada dalil bukti. Dia kata, oh kita kena beramal, kita kena puasa 10 hari dalam bulan ini. Tapi tidak ada sebarang benda yang sahih. Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis kata, tetapi dia pergi beramal juga. Kononnya ada keberkatan kat situ. Kononnya ada fadilat tertentu hasil daripada amalan-amalan dia. Sebagaimana orang buat bid'ah lah. Sebagaimana orang buat bid'ah. Kenapa buat bid'ah? Kerana dia buat bid'ah untuk dapat pahala besar. Kononnya Allah suka dengan amalan-amalan mereka tersebut. Bid'ah ialah mereka buat rasa baik dan ada pahala. Pahala itulah merupakan keberkatan. Mereka mengatakan, sedangkan Allah tak nyatakan dalam sebarang kitab dia, dalam sebarang hadis dia mengatakan buat amalan sekian-sekian, pada hari sekian-sekian, pada bilangan sekian-sekian, dengan amalan-amalan sekian. Tidak ada sebarang syariat pun dalam Quran aku. Tidak ada sebarang amalan pun daripada Nabi aku. Tidak ada sebarang amalan daripada sahabat-sahabat aku. Kenapa kamu pergi buat juga dengan menjual nama aku, menjual nama Rasul aku, menjual nama sahabat pada Rasul aku, mengatakan amalan sekian-sekian, dapat berkat sekian-sekian, dapat fadilat sekian-sekian. Itu kan bagi berkat aku. Tapi kamu minta pada apa yang aku tak bagi, maka mana dia ilah-ilah yang kau minta tersebut? Itu maksudnya. Lepas tu punca dia. Punca orang menyeru juga kepada perkara-perkara ini. Pasal apa? Pasal hajat dia tercapai. Hajat dengan tangkap jin, dengan seru jin, hilang penyakit dia. Nampak tak? Bomoh mari, ustaz mari, oh ada jin 8 ekor. Penyakit-penyakit luar biasa. Maka dia pun pergi tangkap jin. Lepas tangkap jin, hilang penyakit dia. Punca. Yang kedua, itu hajat. Yang kedua ada masalah. Selesai masalah dia. Dengan seru, dengan perkara-perkara ini, dia suruh berkat dengan perkara ini, menjadi. Dah. Pergi bomoh, guna keris sakti contohnya. Keris tu jalan-jalan tu, tunjuk ke mana-mana tempat lah. Guna limau ke, guna keris ke. Berbagai-bagai bentuk perubatan untuk menyelesaikan masalah, untuk menyempurnakan hajat. Itu yang mereka buat. Kenapa? Jawab. Punca yang terjadi kerana manusia terikut dengan perkara-perkara mengambil berkat yang Allah tak nyatakan berkat ialah kerana innal kafiruna illa fi ghurur.
kufur. Sesungguhnya orang yang berani buat perkara ini kerana takut sangat musibah yang aku turunkan. Nak sangat capai hajat dalam kehidupan dunia dia. Itu je. Ada masalah, dia nak segera selesai masalah. Ada hajat, nak segera dapat hajat. Walaupun ada syarat ke, tak ada syarat ke, dia berani buat kerana nak kepentingan dunia, nak hidup selesa di dunia, ajak ada, nak selesai masalah kerana supaya tak sakit atas dunia. Dia nak dua perkara tu. Maka dia buat juga walaupun tidak ada dalam sebarang bukti ini. Innal kafiruna, dan sesungguhnya orang-orang yang ingkar. Ingkar apa? Dalam Al-Quran ada tak boleh menyeru selain daripada Allah. Dia pergi seru juga, dia ingkar. Dia seru tadi kenapa? Dua kemungkinan. Sama ada dia tak baca Al-Quran. Yang kedua, dia baca tapi tak berkeyakinan. Ataupun dia rasa musibah yang menimpa dia teruk sangat. Takut sangat. Kamu tak apalah, cakap je. Aku yang menanggung. Siapa nak tanggung sakit macam ini? Itu hujah-hujah dia kata. Dia tak takut. Dia tak risau. Dah, azab yang akan menunggu dia di akhirat jauh lebih besar. Lebih teruk daripada apa yang diterima sakitan di dunia ini. Baik itu isu orang kata semalam. Dah, saya tanya ada semalam ada isu surah Yasin kan. Surah Yasin. Golongan kubur bila tiup sangkakala yang keluar dibunyikan. Maka bangun ahli kubur yang durjana. Yang buat jahat. Yang kufur. Siapa yang kejutkan aku? Aku sedang tidur. Ada orang katakan, oh ini menandakan tidak ada azab di hari akhirat. Kerana dia menafikan, dia sedang tidur, dia kata. Dalam mana-mana tafsir pun, sebagian besar ahli-ahli tafsir muktabar mengatakan, dia menafikan. Dia katakan siapa yang kejut aku sedang tidur, kerana nak ceritanya, azab yang dia tengok sekarang. Selepas sangkakala yang kedua dibunyikan, manusia dibangkitkan semula, dia tengok azab di hari akhirat amat-amat mengerikan, tak terjangkau dengan akal dia. Maka azab yang diterima di dalam kubur, dihimpit tulang rusuk hingga berselisih oleh bumi, dipukul hingga jatuh hingga tenggelam. Bagi dia itu tak ada nilai berbanding dengan azab yang menunggu dia di neraka jahanam. Maka dia rasa itu macam rehat saja. Sedangkan itu dah teruk dah. Begitu juga dengan dunia. Kita seksanya penyakit gaut atas dunia. Susahnya aku tak ada anak dunia. Dah, dia dah susah tu. Sedangkan bila dia buat dua perkara dengan cari perkara-perkara luar asbab, jumpa bomo, jumpa ustaz, jumpa roh-roh wali pergi mana-mana tempat, maka dia buat perkara-perkara luar biasa dengan menyeru roh wali, roh nabi, jin dan malaikat. Maka ketika itu Allah murka dia dan jauh Allah hukum dia akan dengan jauh dengan yang dia menderita atas dunia ini. Sedangkan menderita dunia ini tidak ada apa-apa. Tak. Sakit macam mana pun Nabi pergi jawab. La ba'sa tahuran insya-Allah. Tak apa penyakit kamu ni, tak. Biasa aja. Yang penting lagi tahuran, penyucian dosa kamu. Kamu sakit macam mana, menderita macam mana dunia pun, untuk Allah bagi rahmat, nak cuci dosa kamu, nak pilih kamu ke syurga dia. Tapi kita tak faham. Kita tak faham adanya hari akhirat yang nak bagi syurga dengan kita, dengan sebab dibagi musibah dengan kita, supaya kita bersabar dengan musibah tersebut. Supaya kita bersyukur dengan nikmat yang kita terima. Supaya kita sabar dengan masalah yang agak sukar untuk keluar dari kita, untuk penyucian dosa kita. Itu sebenarnya tapi tak sabar. Maka tunggulah. Allah kata, aku akan hukum kamu dengan kuat di hari akhirat nanti. Tengok jawapan dia. Innal kafiruna, sesungguhnya orang-orang yang ekat dengan buat juga perkara, seru juga perkara tadi. Illa fi ghurur. Sebenarnya mereka buat perkara itu adalah illa kecuali fi dalam ghurur, tipu daya. Dalam ayat lain, ghurur tipu daya oleh penipu daya. Apa dia? Tipu daya dunia oleh ketua punya tipu daya, yakni syaitan yang duduk bersama-sama dengan kita. Itu tipu daya kerana oleh penipu daya, oleh syaitan yang duduk bersama-sama dengan kita. Kesan pada orang yang tak suka bertadabbur, berulang-ulang dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan letak penipu yang akan menipu dia dengan membuat bisikan-bisikan supaya tak tahan dengan musibah, tak bersyukur dengan nikmat. Inilah golongan-golongan yang tertipu sebenarnya. Jadi ayat terakhir jadi nak tengok
Sejauh mana kau percaya sangat dengan ilah-ilah tadi? Sejauh mana kau percaya dengan golongan-golongan askar-askar yang kamu boleh tolong kamu tadi? Sejauh mana kau percaya dengan jin-jin yang kamu boleh berkomunikasi dengan dia, konon dia boleh selesai masalah kamu. Dia boleh tolong kamu buat kerja-kerja dunia. Dia boleh menyelesaikan penyakit kamu, kononnya berbagai-bagai cara tadi. Dengan kamu berhubung dengan dia, kamu memenuhi tuntutan dia. Dia nak bas, kamu hantar bas. Dia nak kamu makan telur, kau makan telur. Ada macam tu. Orang sakit, bila dia pergi meru'yah, kononnya guna kaedah-kaedah Islam, baca surah Al-Baqarah, baca Qul Allah, baca apa-apa, lepas tu bercakap suara tadi. Syekh, cakap bahasa apa-apalah. Tolong bagi telur aku lapar telur. Kalau kau bagi telur, aku keluar daripada diri kamu. Kadang-kadang dia cakap bahasa Jawa. Kadang-kadang cakap bahasa orang asli. Kita kata, itu hantu asli. Hantu orang asli. Itu hantu orang Jawa. Kita mengatakan macam tu. Pasal selain dia cakap itu, berbagai-bagai bahasa dia boleh buat. Bergantung kepada siapa yang berubat tadi. Maka kita ikut kena dia. Bagi telur ke dia. Bagi apa-apa kena dia. Maka ketika itu juga yang melakukan pun syirik, yang buat pun syirik, yang menengok perkara dia berarti kau macam itu pun berada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara penipuan jin yang amat-amat licik. Yang amat-amat licik, kononnya dia boleh bersama-sama kita, dia boleh tolong kita. Sebenarnya itulah sebenarnya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran berulang kali. Seperti mana Allah tanya dia, wahai jin, kenapa wahai manusia, kenapa kamu selalu minta tolong jin? Wahai Allah, kenapa aku tak minta tolong jin? Kerana atas dunia dahulu jin selesai masalahku. Selesai. Aku ada masalah penyakit macam mana pun sembuh. Aku ada hajat macam mana pun makbul. Kenapa aku tak seru dia? Kan berjaya tu. Berjaya mesti kamu izinkan. Dia kata macam tu. Wahai jin, kenapa pula kamu tolong manusia? Kamu suka berbaik manusia. Wahai Allah, aku tolong manusia. Kenapa? Kerana manusia memuji aku. Manusia berbaik dengan aku. Manusia boleh berkomunikasi dengan aku. Manusia suka memenuhi tuntutan aku. Maka aku rasa aku disanjungi. Maka aku berbaik dengan dia. Jin nak berbaik dengan manusia kerana manusia puja dia. Manusia nak berbaik dengan jin kerana segala masalah manusia diselesaikan. Segala hajat manusia disempurnakan. Dua-dua nak kepentingan dunia. Bila nak kepentingan dunia, maka Allah bagi kepentingan dunia. Tapi di hari akhirat nanti, Allah akan tunggu dia dengan hukuman yang paling-paling berat. Yakni ashabun nar. Ahli neraka. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau mati tak sempat bertaubat dengan menyeru kepada selain Allah. Tengok ayat terakhir, bagaimana cara dia kuasa-kuasa jin tadi yang kita bergantung dengan dia ini. Tanpa kita rasa apa salahnya, ikhtiar. Amman hazal ladzi yarzuqukum fi in amsaka rizqah. Amman hazal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang boleh berezeki pada kamu sekiranya Allah menahan rezeki tersebut? Kamu ingat kamu ada hajat, nak kaya, nak bankrupt, maka dia buat sekian-sekian, pergi beramal sekian-sekian, ada ayat sekian-sekian, pangkat tangkal azimat. Kononnya dapat rezeki, dapat pelaris kedai kononnya. Allah tanya ni. Tanya balik. Siapakah makhluk yang kamu minta tadi? Azimat-azimat ke? Wali Syekh wali ke? Siapa saja yang boleh bagi ia pun jadi dapat memberi rezeki kepada kamu sekiranya Allah yang tahan rezeki tersebut. Yang bagi rezeki tadi pada mata kasar kamu saja. Bila Allah tarik, tak mampu mereka tahan rezeki tersebut. Kamu dapat rezeki tadi, aku yang izinkan. Walau kamu seru perkara-perkara yang aku larang, tapi aku izinkan. Kenapa aku izinkan? Aku izinkan kerana aku nak uji sejauh mana kamu meyakini ayat-ayat aku yang aku ceritakan berulang kali tidak boleh mengambil berkat daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan di tempat yang di mana Allah nyatakan keberkatan dia. Itu je. Bila kamu engkar, maka kamu di jalan yang salah, wahai hamba. Maka di sini ceritanya maknanya tak mampu, sebenarnya tak mampu. Bila Allah kata sebagai rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap rezeki itu daripada Allah Subhanahu. Nak yang berkat, nak yang halal, maka mintalah, usahalah cara-cara yang sebagaimana
bertepatan dengan yang Allah ceritakan dalam kitab dia, sebagaimana yang Nabi ceritalah hadis-hadis baginda dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia ada cerita bab ni. Tafsir Ibnu Katsir ceritakan untuk orang masyarakat Arab jahiliah. Masyarakat orang jahiliah ini ialah mereka maklum sebarang rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu pun. Seolah di sini dia orang jahiliah pun dia tahu perkara-perkara besar dalam Al-Quran ceritakan 15 perkara besar. Dipanggil Umul Izam. Umul Izam ni perkara-perkara besar ada 15 hak milik Allah. Dia percaya Allah buat gempa bumi, Allah buat kemarau, Allah buat langit, Allah buat segala-galanya lah. Dan Allah juga Allah yang turunkan rezeki. Dia percaya. Dia percaya. Maka dia percaya. Dan mereka maklum bahawa rezeki ini datang daripada Allah. Dan apabila Allah halal rezeki tersebut, tak mampu nak dapat rezeki tersebut. Bajau fil utuwi wa nufur. Dan ayat terakhir, mana? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwi wa nufur. Ballajju fi utuwi wa nufur. Bahkan mereka tadi tetap dengan kesombongannya, tetap degil engkar juga. Pasal apa? Degil engkar. Pasal mereka suka sangat dengan dunia. Dalam kehidupan mereka, mereka nak segala masalah dunia mereka selesai. Mereka nak segala hajat dunia mereka sampai, walaupun dengan tidak menerusi kitab-kitab Al-Quran. Itulah, mereka tetap dengan kesombongan, tetap mereka menjauhi untuk mendengar perintah Allah, untuk belajar, mengambil pengajaran, dan juga beramal dengan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan itulah perkara asas keagamaan. Maka habis kan? Lagi ya? Ada lagi ayat 22 kata. Oh, betul dah habis kan? 22 tak lah, 21 dah tu. Laju fi utuwi wa nufur. Apa situ betul Aman hadzal yurukum in anamsak rizqah bal laju fi utuwi wa nufur. Tak ada, ya itu dah berdua lah. Afama yamshi itu yang kedua esok lah. Ya tu pun sama juga. Afama yamshi. Allah buat perbandingan ayat yang kedua. Ada soalan kah? Tok Padi suka tajuk ni. Tajuk jin. Tajuk jin ramai orang suka. Tajuk jin ni semangat. Pasal dia tak nampak jin benda gaib. Bila benda gaib, kita terpedaya dengan cerita-cerita orang, cerita-cerita masyarakat. Tengok TV cerita dah. Orang percaya. Pasal dia benda gaib. Benda gaib ini tidak ada cara. Sebab tu kita innal ladzina amanu allazina amanu tanzilu kitab minallahil aziz. Apa tu surah Al-Baqarah tadi? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina amanu Allazina yu'minuna bil ghaib. Tu tak ingat tu. Allazina yu'minuna bil, percaya dengan benda gaib. Tapi nak percaya dengan benda tak ada cara. Benda gaib ni Quran je sumber dia. Kalau kita dengar cerita tu jadi itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Orang tu cerita itu berubat. Dia tak betul, tak boleh. Dia boleh terlibat, tapi dia minta dengan ustaz ni. Dia kata, boleh kamu nak hantar aku tak kacau dah student-student UKM ni. Tahun 78 berlaku ni. Satu kisah, dah. Satu pokok yang besar depan komisi A, UKM. Tak boleh tebang. Hantar bulldozer, mati bulldozer. Sakit driver tu. Panggil perawat. Tak cerita nama dia lah, panggil dia. Boleh. Dia buat lah tu. Malam tu buat. Buatlah. Semayang ajak buat tuan tengok diguna kaedah. Semayang ajak. Ji kata boleh. Syekh, aku boleh lari, aku tak kacau UKM student yang tak kacau. Boleh. Tapi satu je aku minta. Bawa bas pada kami pasal ramai ketua-ketua kami ni. Kami nak balik ke Genting. Tak kenapa nak balik Genting. Maka pasti bas. Pergi. Ada juga. Sama. Kereta. Bas juga. Semua. Mungkin guru sama ni. Guru sama. Tapi tengok ni. Dah. Lepas tu
Tak pernah kacau, tak kacau. Tengok dah. Maknanya kita, orang yang berhujah dengan kejayaan atau selesai masalah. Okey, sedangkan kaedah cara tadi telah mengikuti wallahu taala alam lah bagaimana kisah itu kita tahu, tapi dalam perkara-perkara gaib hanya kena ada dalil dan bukti daripada Nabi, pada sahabat, daripada ulama-ulama muktabar yang berpegang kepada mazhab tadi, insya-Allah. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'alal Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.